Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Baik, kita masih lagi dalam al-babul awal bagi bacaan kitab Hadaiqul Anwar wa Matali'ul Asrar fi sirati Nabiyil Mukhtar karangan al-Imam Bahraq al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala, thumma balaghahu anna Hawazin ijtama'at li harbihi fi 4,000 عليهم مالك بن عوف النصري فخرج صلى الله عليه وآله وسلم إليهم ل20 من شوال في 10,000 جيش الفتح و2000 ممن أسلم يوم الفتح فكانوا 12,000 فأعجبتهم كثرتهم فقالوا لن نغلب اليوم من قلة فلم تغن عنهم كثرتهم شيئا ووجدوا المشركين قد كمنوا لهم في شعاب هنين وهو واد بين مكة والطائف فلما توسط المسلمون فيه شدوا عليهم ورشقوهم بالنبل وكانوا رماة وانهزم المسلمون وثبت النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة فنزل عن بغلته وأخذ كفا من الحصى فرمى به في وجوه المشركين فانهزموا ونصر الله المسلمين فغنموا ذراريهم وأموالهم وكانوا قد جعلوهم معهم ليقاتلوا دونهم فانهزم منهم طائفة عليهم دريد بن الصمة وساقوا المال والذرارية فأدركهم أبو عامر الأشعري في سرية بأوطاس فهزموهم بعد أن قتل أبو عامر الأشعري في سرية بأوطاس فهزموهم بعد أن قتل أبو عامر رضي الله عنه ولحق أكثرهم بالطائف فتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف وقاتلهم قتالا شديدا وحاصرهم 20 ليلة فلم يظفر بهم فدعا لهم بالهداية ورجع فأتوه بعد رجوعه إلى المدينة مسلمين على يد مالك بن عوف. Tamam. Jadi ini cerita berkenaan dengan apa yang berlaku ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Hawazin, ya, iaitu berkumpul lebih kurang 4,000 orang daripada kaum Hawazin untuk berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dipimpin pada ketika tersebut oleh Malik ibn Auf An-Nasri. Dari golongan Hawazin dipimpin oleh Malik ibn Auf An-Nasri. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sini. Nah, jadi ketika mana sampai di Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu tersebut untuk berperang dengan Hawazin pada 20 Syawal, dan ada bersama dengan Nabi 10,000 tentera dan digabung lagi dengan 2,000 golongan muslimin yang baru masuk pada Fathu Makkah. Jadi bilangan mereka lebih kurang 12,000 orang. Jadi orang-orang Hawazin rasa kagum dengan ramainya tentera muslimin yang datang pada waktu tersebut.
faqalu lan nughlaba al-yawma min qillatin. Kita tak akan kalah, kata mereka, pada hari ini walaupun kita sikit. Dan kemudian apa yang mereka lakukan, mereka tunggu tentera muslimin di pergunungan Hunain, wa huwa wadin baina Makkah wa Taif. Waktu dipanggil perang ni perang Hunain. Dipanggil Ghazwah Hunain, kenapa? Kerana berlaku di Hunain. Ini wadi baina Makkah wa Taif, satu kawasan wadi di antara Makkah dengan Taif. Jadi bila mana muslimin sampai di tengah-tengah wadi Hunain, mereka kepung dan melemparkan dengan anak panah yang banyak, dengan keadaan yang mengejutlah. Dan terkenal kaum Hawazin adalah kaum pemanah. Maka pada waktu tersebut menyebabkan golongan muslimin, tentera muslimin pada waktu tersebut menjadi kacau bilau. Tetapi apa yang berlaku kepada Rasulullah, baginda Nabi tetap dengan keadaannya. Kenapa? Kerana tetapnya hati Nabi SAW, tetapnya hadaf Nabi SAW. Al-multafitu la yasil, orang yang berpaling tidak akan sampai. Maka Nabi SAW menunjukkan contoh besar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan syaja'atin Nabi SAW, keberanian baginda Nabi luar biasa. Dan sebab tu para sahabat bila ditanya, boleh ceritakan tentang keberanian Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka akan jadikan contoh Hunain ini adalah sebagai contoh besar kepada keberanian Nabi SAW. Kerana ketika mana anak panah Hunain berterbangan datang kepada tentera muslimin, baginda Nabi SAW tetap pada kedudukan Nabi, malah terus bergerak untuk menuju kepada musuh, sehingga dipegang oleh Abu Sufyan ibni Haris, sepupu Rasulullah SAW, tali kekang bagal Nabi SAW agar Nabi tidak terus bergerak ke depan. Kalau tidak, Nabi akan terus sampai ke depan musuh. Dan apa yang berlaku? Maka pada ketika tersebut Nabi turun daripada bagal dan Nabi mengambil satu genggam daripada hasa, ini tanah-tanah kecil itu, batu-batu kecil, dan kemudian Nabi membaling genggaman tersebut ke arah wujuh al-musyrikin, membaling ke arah wajahnya golongan musyrikin yang sampai 4,000 ini. Fanhazamu, apa yang berlaku? Mereka juga menjadi bertempiran hanya dengan balingan batu daripada tangan Nabi SAW. Wa nasarallahu al-muslimin, maka dengan sebab tu Allah memberikan kemenangan kepada golongan muslimin, dan kemudian ditawan kelompok mereka pada waktu tersebut. Tamam? Dan kemudian fa'adrakahum Abu Amir al-Ash'ari fi sariyati bi Awtas, fahazamuhum ba'da an qutila Abu Amir radhiyallahu anhu. Jadi kemudian mereka bertemu dengan kelompok yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Amir. Dan setelah itu mereka membunuh Sayyidina Abu Amir, dan baginda Nabi SAW tawajjaha ila Taif wa qatalahum qitalan syadida. Nabi pergi terus ke Taif dan berlaku peperangan yang besar pada waktu tersebut di Taif. Tamam? Jadi dikepung kelompok Taif. Ini dipanggil peperangan Taif ni. Selama lebih kurang 20 hari lebih. Falam yadhfara bihim fada'a lahum bil hidayati wa raja'. Tapi tidak berjaya untuk masuk kerana hisnu Taif ni agak kuat. Jadi Nabi kembali, tapi Nabi doakan. Doa moga, Nabi tak doa kehancuran, Nabi doa dengan hidayah. Nabi doa dengan kebaikan, dan Nabi balik. Fa'atauhu ba'da ruju'ihi ila al-Madinati muslimina ala yadi Malik bin Auf. Dan kemudian setelah itu mereka datang dalam keadaan tak lama kemudian setelah itu mereka datang dan kemudian masuk Islam di Madinah Al-Munawwarah. Dari kelompok Taif datang dan mengaku bahawa mereka telah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang panjang, nanti akan disebutkan di dalam. Walamma qafala sallallahu alaihi wasallam min at-Taif qasama ghanaima Hunain bil Ji'ranah
على مرحلتين من مكة. ثم أحرم منها بعمرة وذلك في ذي القعدة فدخل مكة فقضى نسكه. Jadi rombongan Nabi SAW ketika sampai dan yang datang daripada Taif, mereka membahagikan ghanimah Hunain itu di mana? Di Ji'ranah. Ji'ranah tempat miqat, yang paling afdal bagi kawasan yang berhampiran dengan tanah haram. Jadi kalau kata miqat yang paling afdal adalah miqat Abyarul Ali. Kalau bagi orang panggil apa, yang datang daripada Madinah, kenapa Abyar Ali yang paling afdal? Kerana itu di situ tempat Nabi SAW laksanakan umrah, dan panjang masanya daripada Madinah Al-Munawwarah nak menuju ke Mekah, dan kita panjang dalam keadaan berihram. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina lebih membanyakkan talbiyah. Itu antara sebab kenapa Zulhulaifah ataupun Abyar Ali menjadi tempat yang terbaik. Tapi tempat yang paling hampir dengan tanah halal, tanah haram, miqat yang paling hampir dengan tanah haram untuk miqat umrah yang paling afdal adalah Ji'ranah. Setelah Ji'ranah, Tan'im. Setelah Tan'im, Hudaybiyah. Jadi Ji'ranah jatuh nombor 1. Kedua Tan'im, yang ketiga Hudaybiyah. Jadi Ji'ranah dikatakan pernah dilaksanakan haji oleh 300 orang Nabi. Pernah dilaksanakan umrah oleh 300 orang Nabi. Pernah dijadikan adat oleh yang memulakan adat ni adalah Maulana Musnidud Dunya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Pada setiap Ramadan, pada 27 kalau tidak salah saya, para masyayikh akan berkumpul di Ji'ranah bersama dengan para murid untuk melaksanakan umrah beramai-ramai. Jadi biasanya akan datang semua masyayikh Makkah pada waktu tersebut, akan duduk, akan datang ke Ji'ranah, berniat miqat, dan kemudian niat daripada situ kemudian terus menuju ke Makkah Al-Mukarramah dan menunaikan umrah. Dan banyak kalau 27 Ramadan tu, kalau nak jumpa masyayikh di kawasan haram, boleh buat umrah sekali, dan akan melihat para masyayikh waktu tu sangat ramai. Dululah ni ialah masyayikh yang tertentu sajalah. Kalau dulu kalau macam Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani buat tu, maksudnya masyayikh lain juga akan ikut serta. Saya dapat cerita ni daripada Maulana Syekh Muhammad Ismail Usman Zain. Syekh Muhammad Ismail Usman Zain. Tamam. Habib Omar Jailani akan buat sekali, kemudian Syekh Ahmad Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, semua mereka akan buat. Baik. Suma ahrama minha bi umratin wa dhalika fi dhil qa'dati fa dakhala Makkah fa qada nusukah. Kemudian Nabi berihram dengan umrah itu pada bulan Zulqa'dah, dan Nabi masuk dan menyelesaikan umrahnya. Thumma raja'a ila al-Madinati fa daqalaha fi akhir dhil qa'dah. فولد له صلى الله عليه وآله وسلم في ذي الحجة إبراهيم وعاش ثلاثة أشهر ثم مات. Di dalam pandangan ini menyebut bahawa Sayyidina Ibrahim hidup selama 3 bulan, kemudian wafat beliau. Ada riwayat yang sebutkan bahawa sampai 1 tahun, 2 tahun. Tapi di sini disebut hanya 3 bulan. Kemudian Sayyidina Ibrahim wafat ketika Nabi balik daripada umrah. Dilahirkan Sayyidina Ibrahim oleh Sayyidatina Maryah, kemudian wafat setelah 3 bulan. Wankasafati syamsu yawma mautihi, dan berlaku gerhana pada hari wafatnya beliau. Wadhalika waqta ad-duha fi awwal rabi'in min sanati 9. Faqala an-nasu inkasafati syamsu li mauti Ibrahim. فجمع صلى الله عليه وسلم الناس وصلى بهم صلاة الكسوف ثم خطب بهم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله
la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Jadi Nabi maklumkan bahawa berlakunya gerhana ini bukan disebabkan kerana matinya seorang ataupun hidupnya seseorang, tapi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maqam Sayyidina Ibrahim itu berhampiran dengan maqam Imam Malik sekarang, dekat dengan kawasan itu. Nah, dan dimaqamkan sekali di situ para sahabat Nabi, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan sebahagian sahabat. Dan kata para ulama, seperti yang disebutkan oleh Maulana Syekh Abdul Hamid Qudus dalam kitabnya Dhakhair Qudusiyah ila ziyarati khairil bariyah, tempat yang Nabi SAW berdiri dan juga panjang doanya di tempat tersebut di dalam Baqi', itu adalah tempat yang mustajab doa. Nah, jadi Nabi berhenti dekat mana tu, itu tempatnya mustajab doa. Jadi tempat antaranya adalah di mana? Di maqam Sayyidina Ibrahim. Itu adalah tempat yang Nabi berdiri dan berdoa panjang. Maka kita kalau pergi ke Baqi', jangan lupa untuk berdoa di situ, kerana doa di situ mustajab. Wa fi sanati at-tasi'ah, pada tahun yang ke-6 kenabian, dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja kama akhbara Allah Ta'ala bidzalik wa ja'alahu 'alaman 'ala wafatih. Jadi manusia akan mula masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah, dan ini adalah sebagai bukti kepada hampirnya wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebagai alamat kepada baginda Rasul. Wa wafadat alaihi al-wufud فمنهم وفد بني حنيفة وفي جمع كثير عليهم مسيلمة الكذاب وأبى أن يسلم إلا أن يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر من بعده ورجع خائبا. Jadi antara yang datang bertemu dengan Nabi pada waktu tersebut, antaranya apa dia? Bani Hanifah, yang dalamnya ada Musailimah. Musailimah pula dia tak mau masuk Islam. Nabi tak bagi tahu, kata kalau kata kamu meninggal, saya akan ganti. Gila dia ni. Ya. Musailimah ni gila. Sebab dia suka tengok dan juga dia rasa cemburu dengan layanan orang kepada Nabi SAW. Dan dia ingat ini adalah dengan jalan kasb. Dia ingat ini adalah dengan cara usaha untuk dapatkan kedudukan tersebut. Ini Nabi mimpi melihat ada gelang emas datang kepada Nabi, dan kemudian Nabi tiup dan hancur kedua-dua gelang emas tersebut, dan ditakdirkan ataupun ditakwilkan mimpi tersebut bahawa itu adalah dua orang yang mengaku menjadi Nabi yang dihancurkan pada zaman Nabi SAW. Tamam. Wa minhum wafdu Najran wa kanu nasara, daripada Najran, fahajjuhu fi Isa alaihi salatu wassalam أنه ابن الله لكونه خلقه من غير أب. Jadi mereka berhujjah dengan Nabi SAW bahawa Sayyidina Isa adalah anak Tuhan, anaknya Allah. Kenapa? Karena tidak ada ayah, itu saja. Maka turun ayat Allah, Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Kalau itu Nabi Adam lebih aula. Bukan sekat tak ada ayah, mak pun tak ada. Kenapa tak ambil Nabi Adam jadi Tuhan? Ay min ghairi ummin wala abin. Wa nazalat ayatul mubalhalah ay al-mula'anah faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Al-ayata. Yani iqra' al-ayata. Faqalaha lahum ra'isahum. Jadi dikatakan kepada mereka, kedua-dua ketua mereka, iaitu As-Sayyid dan Aqib. Sayyid adalah rais dan juga muftinya mereka, namanya Aiham. Dan Aqib pula adalah Amirul Qaum, ketua mereka yang datang dalam rombongan tersebut. Nama dia adalah Abdul Masih. Nama Abdul Masih yang datang daripada Najran ni. Faqala lahum ra'isahum la taf'alu. Summa salahuhu 'ala al-jizyah. Mereka tidak masuk Islam. Tapi mereka melakukan perjanjian dengan Nabi untuk bayar jizyah. Wa qalu ib'ath ma'ana rajulan aminan min ashabik
faqala la ab'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. Nah, jadi mereka minta pula kepada Nabi untuk dihantarkan orang yang amanah untuk menguruskan perkara tersebut, jizyah tadi. Maka kata Nabi, aku akan mengutuskan kepada kalian seorang lelaki yang amanah, sebenar-benar amanah. Ini amin hadhil ummah. Siapa? Diutuskan Sayyidina Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, wa qala hadha aminu hadhil ummah. Ini adalah amin hadhil ummah. Wa minhum wafdul Yaman fa aslamu fa qala ataakum ahlul Yaman thumma araqqu af'idatan hum araqqu af'idatan wa alyanu quluba al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Wa ba'atha ma'ahum Mu'adz bin Jabal wa Aba Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Ini adalah kelompok daripada Yaman yang datang, yang Nabi puji mereka bahawa ini adalah kelompok yang bening hatinya, lembut hatinya, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Ini doa Nabi sejak pada dulu lagi, bahawa ahli Yaman ni terkenal dengan orang-orang yang lemah lembut. Faham? Dan orang Melayu kita ni usulnya banyak ke situ. Itu dia mari ikut belah pendakwah pun daripada Yaman datang kepada kita. Mungkin tu juga dia ada keserasian lah. Keserasian sampai ke tempat kita. Kalau pendakwah daripada Mesir pergi, tak tahulah. Orang Mesir dia orang panggil apa, kerah dia punya ni kahak sikit. Mesir ni beza dengan orang Yaman ni, dia nampak lemah lembut, kan? Baik. Dan ni juga Nabi mengutuskan bersama dengan ahli Yaman Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan ini diketahui oleh Sayyidina Mu'adz bahawa ini adalah tempoh terakhir beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana terus selepas itu beliau berada di Yaman sebagai qadi di Yaman. Wa qadima alaihi Ka'b bin Zuhair radhiyallahu anhu, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ahdara damahu li syi'rin 'arrada fihi bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aslama wa i'tadhara ilayhi mimma kana minhu anshadahu fil masjid qasidatahu al-mashhurah banat su'ad faqabila 'udhrahu wa kasahu burdatahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi didatangi juga Sayyidina Nabi oleh Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, yang Nabi pernah meletakkan keharusan untuk membunuh Sayyidina Ka'ab. Karena waktu itu dia belum Islam, kerana dia buat syair menghina Nabi SAW. Ketika dia masuk Islam, maka dia minta uzur dengan Nabi SAW, dan maka dia menyasyidkan ataupun mendendangkan qasidah di dalam Masjid Nabawi yang masyhur, ini qasidah Banat Su'ad, yang kemudian setelahnya Nabi menerima uzur tersebut dan Nabi memakaikan dia dengan burdah Nabi SAW. Maka sebagian ulama mengatakan bahawa ini adalah burdah yang sebenar. Banat Su'ad inilah burdah. Manakala burdah Al-Imam Al-Busiri, sebagian ulama mengatakan itu bukan burdah, tapi itu adalah bur'ah. Bur'ah kerana apa? Kerana diberikan kesembuhan hasil tulisan Sayyidina Al-Imam Al-Busiri bagi carangan beliau. Wa fiha ay as-sanati at-tasi'ah, pada tahun yang ke-9 juga, kanat ghazwatu Tabuk ila Syam di qitalir Rum, berlakunya peperangan Tabuk. Perangan ini perangan yang besar kerana berlaku pada bulan Ramadan. Untuk berperang dengan golongan Rum. Wa kharaja sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi 70,000 minal muslimin. Baginda Nabi keluar bersama dengan 70,000 golongan muslimin. Wa khallafa 'ala al-Madinati 'Aliyan radhiyallahu anhu faqala atukhallifuni fi sibyani wan nisa, faqala sallallahu alaihi wasallam ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Nampak? Jadi di sini ketika Nabi keluar ke Tabuk, Nabi menjadikan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam sebagai pengganti Nabi di Madinah. Jadi yang memimpin orang pada waktu tersebut di Madinah adalah Sayyidina Ali. Jadi yang memimpin solat, yang menjaga hal ihwal dan urusan
golongan tua dan juga anak-anak kecil dan wanita di Madinah Al-Munawwarah adalah Sayyidina Ali. Maka datanglah berita daripada golongan munafiqin menghina Sayyidina Ali dan kata Sayyidina Ali macam orang perempuan. Maka berasalah Sayyidina Ali. Beliau panglima. Tengok tadi pergi perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang besar. Nak pergi jumpa dengan Rom ni. Maka pada waktu tersebut datang Sayyidina Ali mengadu kepada Nabi SAW dan Sayyidina Ali mengatakan atukhallifuni fi sibyani wan nisa. Ya Rasulullah, takkanlah kamu tinggalkan aku bersama dengan anak-anak kecil dan juga perempuan dan semua orang lain pergi perang. Maka kata Nabi, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa? Kamu tak sukakah untuk kamu jadi kedudukanmu itu seperti Harun yang menjadi pengganti kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa pergi munajat di Gunung Tursina. Jadi ini adalah kedudukan besar yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga ditashbihkan begitu. Kecuali Sayyidina Rasul kata illa annahu la nabiyya ba'di, jadi tidak ada Nabi selepas aku. Baik. Sebahagian Syiah menggunakan hadis ini mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa Sayyidina Ali adalah orang yang layak untuk menggantikan Nabi. Kerana Nabi sendiri sebut, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, untuk menggantikan memimpin umat pada waktu tersebut ketika Nabi Musa pergi munajat. Jadi macam mana nak jawab dengan perkara tersebut? Maka sebahagian ulama jawab dengan mengatakan bahawa kalau dikatakan ini adalah sebagai ganti, yang pertama kita kata tidak tepat kerana ganti tadi ganti sekejap saja. Hanya ganti yang sekejap. Kerana Nabi Musa pergi ke Tursina dan kemudian patah balik. Jadi gantinya sekejap, bukannya lama. Sekarang ni Nabi wafat. Dan bukan Nabi pergi ke satu tempat kemudian patah balik. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW meletakkan misal dengan Sayyidina Harun. Kalaulah yang menggantikan, itu kamu katakan bahawa Sayyidina Ali sepatutnya menggantikan setelah wafatnya Sayyidina Rasul SAW, bukan Sayyidina Abu Bakar, kerana Sayyidina Abu Bakar telah merampas kedudukan Sayyidina Ali. Kerana digunakan dengan hadis ni, maka ini dalil kamu tak erti tentang sirah. Disebabkan kerana apa? Kerana Sayyidina Harun wafat lebih awal daripada Sayyidina Musa. Kerana kalau kata nak samakan, Nabi SAW cuma bagi tahu tentang hal pada ketika tersebut. Jadi kamu seperti kedudukan Sayyidina Harun yang menjaga Bani Israel ketika Nabi Musa pergi ke Tursina. Kalau kalau Nabi SAW nak beritahu kata kamu ini akan terus menggantikan aku setelah aku wafat, maka Nabi tak akan guna dengan misal Sayyidina Harun dengan Nabi Musa. Kerana Nabi Harun meninggal awal. Meninggal lebih awal daripada Nabi Musa alaihissalam. Itu maksudnya. Falamma balagha Tabuka wa hiya adna biladir Rum, sampai ke Tabuk, ini yang paling hampir dengan biladir Rum. Aqama biha bid'a asyrata lailatan. Jadi baginda Nabi SAW bersama tenteranya, tentera muslimin, berada di sana selama lebih kurang dalam berapa puluh hari. Jadi berapa belas hari. Walam yalqa aduwa, musuh tak ada. Wasalaha jumlatan min ahli tilka nahiyati ala al-jizyah. Dan kemudian laku suluh ataupun perjanjian dengan sebahagian ahli di negeri, di bahagian tempat tersebut, untuk mereka membayar jizyah. Thumma raja'a ila al-madinati wa ja'ahu al-munafiquna ya'tadhiruna ilayhi litaqallufihim anhu. Faham? Jadi di sini peperangan Tabuk tidak berlaku sebenarnya kerana musuh takut. Rom lari daripada awal lagi. Pada tentera ramai. Memang tak berani berhadapan dengan tentera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu inilah ketika pulangnya Nabi ke Madinah, datang golongan munafiqun minta ta'azzur dengan apa yang telah mereka lakukan, iaitu tidak ikut perang dengan perang Tabuk. Dengan alasan macam-macam lah. Wa qad sammahu Allahu jayshal usrah wa halafu lahu bil kadhib. Allah Ta'ala menamakan mereka dengan namanya jayshal usrah. Dan mereka berbohong dengan sumpah mereka. Faqabila uzrahum wa wakala sarairahum ila Allah Ta'ala. Fafadahahum Allah Ta'ala bima anzalahu fi surati Bara'ah. كقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن
minas salihin ila akhiril ayah wa ghairi dhalika fasumiyat al-fadhihah. Nah, sebab tu mereka namakan surah Bara'ah di surah apa? Dinamakan surah Bara'ah surah Al-Fadhihah. Surah ini menjelaskan dan menceritakan semua peribadi dan juga apa yang telah mereka sembunyikan di dalam hati mereka sebelum ini. Ada 3 orang sahabat Nabi yang mereka ini tidak mampu untuk menipu. Walaupun ada sebahagian di kalangan mereka yang bagi cadangan, tipu saja. Nabi akan terima uzur tersebut kerana kamu tak sengaja. Nah. Wa amma as-salasatu alladhina qulifu wa sadaquhu واعترفوا بأنهم لا عذر لهم فقلف أمرهم إلى قضاء الله تعالى فيهم وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بالضم مرارة ابن الربيع فتاب الله عليهم فسميت سورة التوبة. Maka dinamakan surah ini atau sumiyat surat at-taubah. Yani sumiyat hiya surat at-taubah. Maka dinamakan surah ini dengan surah At-Taubah pada waktu tersebut. Jadi bila turun ayat tadi berkenaan dengan munafikin, diturun dipanggil surah daripada surah Al-Fadhihah. Maka ketika mana beriman dan diterimanya taubah para sahabat yang agung 3 orang ini, maka turunlah ayat dinamakan surah ini surah Taubah. Tamam? Baik. Sayyidina Ka'ab bin Malik didatangi oleh musyrikin daripada Parsi, surat daripada Parsi untuk menjemput beliau ke Parsi. So dia bukan orang biasa. Nah, surat tadi bagi tahu kata minta datang ke Parsi kerana kami dengar Muhammad telah menolak kamu, maka kami inginkan kamu. Sayyidina Ka'ab ni orang yang ada kedudukan pada waktu tersebut, sehingga kerajaan lain pun nak dia pada waktu itu, dan dia koyak surat tersebut dan dibakarnya kerana bukan dunia yang dia inginkan. Apa hasilnya? Hasilnya mendapatkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dikisahkan cerita mereka di dalam Al-Quran Al-Karim. Di sana Sayyidina Ka'ab asalnya nak keluar juga, tapi dia terlambat. Ya, jadi ketika mana dia pergi ke kebun, kemudian balik, nanti dulu mungkin akan sempat bertemu dengan para sahabat. Kemudian mereka bila dah siap dah, dia harap dapat bertemu dah. Kemudian akhirnya terlepas dah para sahabat, dah terlepas jauh daripada pada waktu ketika tersebut. Jadi tak mampu dia untuk mengikuti peperangan tadi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai di Tabuk, Nabi tanya. Nabi tanya kepada sebahagian sahabat, "Mana Ka'ab? Aku tak nampak dia." Maka ada seorang lelaki di kalangan sahabat kata, "Apa ni, dia duduk bersenang-senang dengan anak isteri dia, tengok kebun dan sebagainya." Maka ada seorang sahabat lagi, tak ingat nama, Sayyidina Mu'az kalau tak silap, kata, "Celaka kamu," dia kata. "Aku kenal Sayyidina Ka'ab, ini bukan orang munafik. Ini orang yang baik orang dia." Dan kisah ni diceritakan kepada Sayyidina Ka'ab. Ketika Sayyidina Mu'az kalau tidak silap yang mempertahankan beliau. Dia kata, "Jangan kamu tuduh dia macam tu. Dia tak macam tu." Sebab masa tu jadi macam kacau sikit lah. Sebab Sayyidina Ka'ab bin Malik dia sama daripada Khazraj atau daripada Aus. Nanti tengok balik dalam kisah. Yang bangkit kata tadi ni orang yang bertentangan dengan kaum tu. Jadi kalau dia Khazraj, maksudnya orang Aus yang kata. Kalau dia Aus, orang Khazraj yang kata. Jadi orang nak marah. Jadi waktu tu berlaku kecohan sikit, sehinggalah ditentukan halnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 hari di pulau oleh golongan muslimin. Wa fiha ay as-sanah at-tasi'ah fi Rajab na'a lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-Najashiyyah wa shalla alaihi fi musalla jama'atan. Tamam. Jadi ini adalah hari wafatnya Sayyidina Najashi, ini Ashamah. Nama beliau Ashamah. Ini Raja Habsyah pada ketika tersebut. Dan Nabi menunaikan salat secara berjemaah, salat ghaib kepada Najashi. Wa fi qatimati hadhihi sanah, pada akhir tahun yang ke-9, ay sanati at-tasi'ah, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr radhiyallahu anhu
an yahujja bin nasi fasara bihim thumma ba'atha ba'dahu aliyan radhiyallahu anhu liyabra'a minal musyrikin bisadri surati bara'atin min surati bara'ata yawm al-hajj al-akbar fanabadha ila kulli musyrikin ahdah. Jadi pada tahun ni Sayyidina Abu Bakar memimpin haji, dan waktu ketika tersebut Sayyidina Ali diutuskan untuk memaklumkan tentang larangan musyrikin masuk ke dalam bumi Makkah Al-Mukarramah mulai pada tahun tersebut. Tamam. Jadi waktu ketika Sayyidina Abu Bakar dan para golongan muslimin singgah di satu tempat, baginda Nabi mengutuskan Sayyidina Ali untuk memaklumkan berita tadi dengan menaiki Qaswa. Sayyidina Ali menaiki Qaswa. Bunyi tapak kaki Qaswa ni Sayyidina Abu Bakar kenal. Ini hebatnya Sayyidina Abu Bakar dan agungnya persahabatan dia dengan Rasulullah. Bunyi Qaswa pun dia tahu. Jadi ketika mana Qaswa datang, bunyi saja Qaswa ataupun jalan bunyi tapak kaki Qaswa tadi, terus Sayyidina Abu Bakar bangun daripada dalam kemah. Waktu dia duduk dalam kemah, dia dengar bunyi tapak kaki tadi, terus dia bangun dan dia ingat Nabi yang datang pada waktu tersebut. Tengok Sayyidina Ali, dan kemudian dimaklumkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, kenapa Sayyidina Ali? Kenapa bukan orang lain yang memaklumkan perkara tadi? Kenapa bukan Sayyidina Abu Bakar sendiri? Yang mana diminta oleh Sayyidina Ali untuk memaklumkan kepada ahli Makkah, bukan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Hikmahnya ini politik yang sangat besar yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Kerana Sayyidina Ali adalah Quraisy, Sayyidina Abu Bakar Quraisy. Cuma Sayyidina Ali adalah daripada keturunan Nabi kita Muhammad, yang mana memimpin, ataupun keturunan Bani Hashim, yang memimpin Makkah pada waktu ketika zaman tersebut. Jadi keluarganya masih ada. Maka yang layak untuk menyampaikan perkara tersebut tidak mau menimbulkan kekecohan kepada sebahagian orang. Waktu ketika tersebut mungkin akan datang perasaan, kenapa Sayyidina Abu Bakar yang bagi tahu, kenapa bukan keluarga yang sepatutnya memaklumkan tentang perkara tersebut? Karena hak berkaitan dengan memaklumkan tentang keluar masuk Makkah dan sebagainya ni adalah patutnya daripada Bani Hashim. Maka sebab itu diutuskan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali yang memaklumkan perkara tersebut. Wa fi sanatil 'ashirah, pada tahun yang ke-10, hajja sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada' wa hajja bi azwajihi kullihinna wa bi khalqin katsir. Jadi Nabi SAW pada tahun yang ke-10 pula menunaikan haji wada', dan bersama dengan Nabi keseluruhan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadaraha min as-sahabati 40,000 radhiyallahu anhum. Ada 40,000 orang sahabat Nabi yang mengikuti bersama-sama. Fa wadda'a sallallahu alaihi wasallam an-nasa wa hadzarahum wa anzarahum. Dan Nabi mula mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh manusia pada waktu tersebut, dan Nabi memberikan inzar dan menenangkan kepada mereka dan memaklumkan kepada mereka tentang larangan dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inna Allaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Thumma qala ala hal ballaghtu qalu na'am qala Allahumma ashhad. Perkataan ini ma'ruf dalam khutbah Nabi yang terakhir. Thumma qafala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati فدخلها في أواخر ذي الحجة فلبث بها المحرم والصفر. Jadi kemudian Nabi pulang ke Madinah, Nabi masuk ke Madinah pada akhir Zulhijjah, dan Nabi tinggal di sana pada Muharram dan Safar. ثم أمر الناس في أول ربيع بالجهاد إلى الشام. Kemudian pada awal Rabi' Nabi mengarahkan para sahabat untuk ke Syam. وأمر عليهم أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنهم فأخذوا في جهازهم. Jadi Nabi mengarahkan untuk Sayyidina Usamah memimpin peperangan tersebut, yang beliau masih muda pada waktu itu, memimpin para sahabat yang agung. Famaridan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa thaqula maraduh. Jadi sakit Nabi makin berat. Fa aqamu yantaziruna amrahu. Maka Nabi para sahabat menunggu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentera yang diutuskan oleh Nabi untuk ke Syam diminta agar berpatah balik untuk melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fatufiya sallallahu alaihi wasallam litamami 10 sinin min hijratih fi sanati hadiyata asyrata. Jadi Nabi wafat pada sempurnanya 10 tahun hijrah, yakni pada tahun yang ke-11 Hijriyah. Duha yaum al-Itsnain Thani 10 min Rabi'il Awal fil waqti wal yaumi wal syahr alladhi dakhala fihi al-Madinah. Jadi pada hari, pada waktu, pada bulan yang mana Nabi SAW masuk ke bumi Madinah, hari tersebut juga Nabi wafat. Wa dufina yawm as-sulatha ba'da al-asri sallallahu alaihi wasallam alaihi wa zadahu fadlan wa sharafan ladayhi. فهذا جملة ما اشتمل عليه كتابنا هذا ملخصا من سيرته صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. Jadi siapa yang ingat ini secara ringkas macam ni, seolah-olah dia telah merangkumi keseluruhan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma detailnya dalam kitab nanti. Wa sayati dzalika mufassalan fi mawdhi'i insyaallah taala. Nanti akan datang secara tafsil, secara terperinci di dalam kitab ini insyaallah taala pada tempatnya. Ma'a dzikri ma sabaqa dzikruhu mimma ishtamala alaihi al-kitab aidan. Kal khutbati al-balighati as-sabiqah wa khutbati al-jihad al-lahiqah wal ahadith al-waridah fi fadl al-jihad wa syaraf Makkah wal Madinah بلدي مولده ووفاته صلى الله عليه وسلم وشرف نسبه ومآثر آبائه وحسبه ومن بشر به قبل ظهوره إلى ما اشتمل عليه من قواعد الدين الكلية كنسخ دينه صلى الله عليه وسلم لكل دين وتفضيله على جميع النبيين والمرسلين وجملة من معجزاته الباهرة وفضائل الصحابة رضي الله عنهم ثم ذكر ما اشتمل عليه الكتاب أيضا من عباداته صلى الله عليه وسلم لربه وشكره له بلسانه وقلبه صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. Ini seperti yang disebutkan dalam muqaddimah. Kita dah habis bab yang pertama. Kemudian wali min qasidatin mushammatah hadhihi al-abyat. Tamam. Jadi apa ni mushammat ini daripada syair, maksudnya abyatun mashturah tajma'uha qafiyatun wahidah. Jadi yang masyhurnya dengan murabba'. Nah, dia ada 4, dia macam 4 rangkap. Bukan rangkap ni. 4 apa? 4 apa ni, syatr. Nah, syatr awal, syatr tsani, syatr tsalits, syatr rabi'. Nah, ada 4 syatr. Tamam. Dan kemudian dia akan akhirkan dengan apa ni, dengan penghujung yang sama. Nah, contohnya waqabbil min manazilihi al-itaba khifi waridi manahilahu al-idaba. Ada ba tu semua di belakangnya sama. Dia bagi qasidah mushammatah. Dan disebut hadhihi al-abyat oleh al-Imam Bahraq al-Yamani, ألا يا أيها الهادي إذا ما أتيت قباب طيبة والخيام فقيم وقر ساكنها السلام وقبل من منازله العتاب. Ini cerita berkenaan dengan orang yang datang ke Madinah untuk mendatangi Qibab Taibah, melihat kubah-kubah di Taibah dan juga kemah-kemah di Taibah. Faqayyim waqri sakinah as-salam. Buatlah kemah di sana dan kemudian sampaikan salamnya kepada penduduknya. Waqabbil min manazilihi al-itaba. Dan ciumlah rumah-rumah mereka tersebut al-itaba. Dan atabahnya pada khasyabatil bab allati yuta'u 'alaiha wa kullun mirqah. Maksudnya ciumlah pada rumah mereka tersebut. Cium apa? Cium itab. Nah, yakni atabah rumah tersebut, iaitu bendul rumah tadi dicium, tanda hormat kamu kepada tempat tersebut. Hunaka fahanni nafsaka bil wusuli wa qul ya nafsu ma'muli wasuli Rasulullah ya laka min rasuli khifi waridi manahilahu al-'idaba wa marriq hawla dhaka al-qabri khadda wa quddama mara'ir al-ashwaq qadda wa nuh mimma ikhtarafta asan wa wajda lima jtarahat jawarihuka iktisaba. Ini menunjukkan kepada
ta'alluqnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disuruh oleh beliau untuk meletakkan pipinya di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan gerakkan pipimu, ataupun panggil apa, macam bahasa kita tonyoh pipi ni dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qul ya khayra man rakibal buraqa wa akrama man 'ala as-sab'a tibaqa ataituka kay tahulla liyal withaqa dhunuban qad dahat qalbi musaba. Dan kemudian sebutkan, wahai orang yang sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala yang telah naik burak, sehingga dibawa oleh Allah ke langit yang ketujuh, kami datang kepadamu untuk kamu buka kembali ikatan-ikatan dosa yang telah membelenggu kami ini, yang ini adalah merupakan musibah. Fa anta syafi'ul maqbulu haqqan wa kam laka mu'jizatin laysa turqa qad ittadahat lana gharban wa syarqa wa a'iyat kulla dhi fahmin hisaba. Dan dipuji Nabi SAW, kamu adalah syafi', orang yang memberikan syafaat, yang diterima syafaatmu, dan berapa banyak mukjizatmu, dan kaza wa kaza di aidat addada mukjizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fadailin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atatna fi wiladika kullu bushra ghadat tasaqat al-asnam qasra wa zulzila hibatan iwan kisra wa adha arshu dawlatihi qaraba. Dan kemudian ceritakan tentang irhasat ataupun perkara-perkara alamat kepada Nabi SAW sebelum diutuskan. Antaranya apa dia? Diceritakan tentang kegembiraan ketika lahirnya Nabi, sehingga jatuhnya ataupun tergugurnya asnam, berhala-berhala di keliling Ka'bah al-Musharrafah sujud, dan kemudian berlaku gegaran di Iwan Kisra. Iwan dalam bahasa Arab juga maknanya diwan. Diwan Kisra. Iwan makna diwan. Karena Arab kadang-kadang dia tashilkan ucapan tersebut daripada diwan jadi Iwan. Wa adha arshu dawlatihi kharaba wa fi bid'i sinina shurihat sadra wa dhallalatil ghamamatu minka harra wa ja'at mu'jizatun minka tatra ra'al ruhbanu minhunna al-ujaba. Ini ringkasan balik, macam bait ni bagi ringkas balik. Kemudian melihat setelah Nabi lahir apa yang berlaku, dilihat tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ruhban dan sebagainya. Kemudian dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila an ashraqat syamsul yaqini tamam al-40 min as-sinin wa azhara kawkabul haqqil mubin wa najmu asy-syirki wal buhtani ghaba. Sehingga umur Nabi SAW mencapai 40 tahun dan keluarlah cahaya keyakinan dan juga matahari keyakinan, mentari yakin mula keluar, dan kemudian telah jelas bintang-bintang kebenaran tersebut, sehinggalah hilangnya api syirik dan juga buhtan itu hilang disebabkan kerana apa? Kerana datangnya cahaya yang terang benderang. Atakal haqqu min rabbil ibadi faqumta mushammiran saqal jihadi tubayyinu lil wara turuqar rasyadi wa tatlul wahya fihim wal kitaba. Kemudian datang wahyu daripada Allah Ta'ala, dipuji Nabi SAW. Dan Nabi SAW Nabi yang jihad, Nabiul jihad, yang mana menggerakkan umatnya dan menunjukkan bahawa ini adalah turuqar rasyad, ini jalannya agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian dibacakan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in fihim, yani fil wara. Bihaqqika sal ilahaka an yakuna lana aunan ala al-a'da mu'ina wa min kulli al-adha hisnan hasina wa yakfina birahmatihi al-'adaba. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan lana aunan ala al-a'da'i mu'ina wa min kulli al-adha hisnan hasina, dan ini adalah tawassul dengan jahid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menjaga dan juga melindungi golongan muslimin. Dan dengan siapa? Dengan birahmatihi al-'adzaba. Siapa rahmatihi? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ainur rahmah tadi adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah rahmah yang Allah Ta'ala turunkan kepada alam, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah esok kita akan sambung pada al-babu al-thani
fi syarafi Makkah wal Madinah. Ini dah mula masuk kepada perbahasan kitab secara detail. Dan sebelum ni disebutkan secara ringkas. Dan sebenarnya tulisan Al-Imam Bahraq yang begini, ini membantu dalam cara bacaan sebenarnya. Ini termasuk fan al-qira'ah. Fannul qira'ah. Karena ada seorang penulis menulis berkenaan dengan cara-cara membaca yang berkualiti. Antaranya adalah mendapatkan gambaran umum seperti kharitah, macam peta lebih dahulu tentang satu bacaan tersebut. Maka ini akan lebih memudahkan untuk orang tadi menguasai kitab tadi. Jadi cara tulisan Al-Imam Bahraq Al-Yamani ini adalah cara tulisan untuk melatih seorang tadi membaca dengan tepat. Jadi kalau dapat gambaran secara umum macam tu, bila dibaca di dalam cuma ditambah maklumat. Maka yang disebutnya oleh beliau adalah perkara yang penting yang patut dia jadikan sebagai orang panggil kata kunci untuk memahami masalah tadi. Pada tahun yang ini berlaku. Tak cerita semua. Tapi cerita tadi dia ada gabungan antara satu dengan yang lain. Walaupun pendek. Dalam 3 baris sahaja boleh selesai dalam tahun tersebut apa yang berlaku. Jadi ini salah satu daripada keistimewaan Al-Imam Bahraq Al-Yamani dalam ard ataupun dalam untuk menjelaskan kitab beliau. Dan itu salah satu cara bacaan. Dan juga cara penulisan seorang yang ingin menyampaikan isi penting dalam kitab tersebut. Jadi masalah kita untuk memahami sirah biasanya adalah kerana kita tidak mampu tarabut di antara peristiwa dengan peristiwa. Jadi beliau telah berikan kepada kita satu gambaran secara umum. Maknanya kalau dibaca balik berkali-kali, hanya 20 line ini saja kalau kamu baca berkali-kali, ini boleh dijadikan sebagai pengikat maklumat ketika kamu baca kitab ni seluruhnya. Jadi kalau kita baca kitab ni seluruhnya, nak bagi ingat balik kisah tadi, baca balik 20 line. Sudah mencukupi untuk kita ingat apa yang ada dalam kitab ini. Jadi ini adalah suatu yang sangat penting untuk kita ambil perhatian. Dan kalau kata ada yang boleh menterjemahkan dan kemudian talqiskan balik apa yang telah berlaku ni dalam 11 tahun dan juga bukan 11 tahun, berapa tahun Nabi hidup itu? 23 tahun. Ini bermula dengan hidup Nabi SAW. Jadi 63 tahun kehidupan Nabi ditalqiskan dalam 20 line. Maka ini adalah suatu yang ajaib. Dan kemudian diringkaskan. Maka insya-Allah kita akan sambung pada esok hari Babus Tsani dan seterusnya insya-Allah taala.